Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kehadap Ilahi dengan limpah serta rahmatnya pada hari ini dan ketika saat ini kita masih lagi dipinjamkan nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita selaku hamba Allah di muka bumi ini. InsyaAllah pada hari ini, pada kesempatan kali ini, saya Ustaz Huzairi bin Adam ingin membawa kepada semua sidang jemaah untuk sama-sama kita membaca salah satu buku yang saya kira cukup bagus untuk kita sama-sama baca, yang mana ia juga berkaitan dengan aplikasi yang kita akan gunakan setiap hari, berkaitan dengan fiqhul aulawiyat. Mungkin ada yang biasa dengar, dan mungkin ada yang baru dengar apa pula fiqh aulawiyat ni. Sebelum ni kita dengar fiqh ibadah, fiqh solat, fiqh puasa, fiqh jenayah. Tapi kali ini kita akan sama-sama membaca berkaitan dengan fiqhul aulawiyat. Mungkin bagi sidang jemaah penonton, kalau belum lagi mendapatkan buku rujukan yang ingin saya gunakan, iaitu fiqh aulawiyat ini, terbalik pula nanti so bolehlah cari, nanti kita akan cuba postkan ataupun sharekan bentuk gambar buku ini, yang mana saya kira fiqh aulawiyat ini sebenarnya kita akan gunakan dalam kehidupan kita seharian. Cuma mungkin kita perasan, kadang-kadang kita tak perasan. Sebagai contoh, antara kita nak menderma dengan kita nak sumbangkan, ataupun kita nak derma ke orang ramai, ataupun kita nak sedekahkan kepada ahli keluarga kita ataupun saudara mara kita, mana yang lebih afdal? Itu salah satu contoh. Ataupun sekarang ini negara kita dilanda COVID, ada orang marah, jemaah marah sebab masjid tutup, tapi pemerintah, kerajaan suruh, Jabatan Ahli Wal Agama Islam suruh tutup ataupun limitkan had jemaah. Ramai orang marah. Kita nak mendekatkan diri kepada Allah, patutnya kena buka. So, apakah garis panduan yang pihak berkuasa gunakan? Ini kadang-kadang kita tak tahu. Kita selaku orang awam, kadang-kadang kita tak nampak. Tapi orang yang bertanggungjawab, Jabatan Mufti, Jabatan Ahli Agama Islam, Majlis Agama Islam, sehingga para pemimpin, sebenarnya mereka menggunakan salah satu ilmu kaedah yang disebut fiqh aulawiyat ataupun fiqh keutamaan. Jadi perbincangan cukup panjang, mungkin ada baiknya kita akan lihat apa yang pengarang cuba sampaikan kepada kita. Buku ini tidaklah terlalu tebal, sekitar 114 muka surat. Nipis saja, saya kira sesuailah untuk kita sama-sama baca sebagai panduan kita, tambahan ilmu kita berkaitan dengan fiqh ini. Jadi tuan-tuan sidang jemaah, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fiqh aulawiyat ini bukanlah perkara baru. Sebenarnya ada, telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ada menyebut, ada menekankan berkaitan dengan aulawiyat ini. Cumanya kalau kita lihat pada halaman yang pertama, mungkin untuk mukadimah ni kita masuk halaman yang pertama dahulu, berkaitan dengan apakah itu fiqh aulawiyat. Jadi fiqh aulawiyat ini pada lafaz fiqh itu bermaksud memahami. Fiqh ini, fiqh itu kita nak memahami. Kita memahami tentang ibadah, kita memahami tentang solat, kita memahami tentang jenayah, dan sebagainya lah. Itu fiqh. Manakala lafaz aulawiyat bermaksud keutamaan.
aulawiyat, keutamaan. Maka fiqhul aulawiyat ini bermaksud memahami keutamaan. Jadi kita dalam kehidupan kita kadang-kadang dalam waktu yang singkat ini kita berhadapan dalam satu situasi yang mendesak ataupun memerlukan kita membuat satu keputusan, manakah lebih penting, mana lebih utama, mana yang patut kita pilih. Ini yang perlu kita tahu. Kerana apa? Sebab dalam Al-Quran Allah SWT telah pun menjelaskan berkaitan dengan aulawiyat ini. Oleh itu, pengarang mengatakan ia digunakan sebagai alat untuk menentukan keutamaan dalam tindakan. Ini penting. Ini tuan-tuan, ini para penonton penting, sebab supaya tindakan kita ini selari sejajar dengan kehendak Al-Quran dan As-Sunnah. Kita kadang-kadang marah orang ataupun pemimpin buat tindakan, kita tahu tak adakah tindakan mereka itu selari atau tidak? Adakah kita punya tindakan yang benar? Maka aulawiyat inilah merupakan salah satu alat untuk memutuskan untuk kita buat satu tindakan itu. Kadang-kadang tindakan itu dulu betul, tapi mana lebih utama, mana lebih patut dalam situasi pada ketika itu. Ini yang penting sebenarnya. Jadi tuan-tuan sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita lihat apakah pandangan aulawiyat ini di dalam Al-Quran. Baik. Al-Quran dan aulawiyat. Al-Quran memberi panduan dalam beberapa nas tentang aulawiyat ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'indallahi wallahu la yahdil qaumadh dhalimin alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Artinya, adakah kamu menjadikan amalan memberi minum kepada jemaah haji dan pembangunan Masjidil Haram sama seperti seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta berjihad pada jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada golongan yang zalim. Mereka yang beriman, berhijrah dan berjihad pada jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih besar darjatnya di sisi Allah, dan itulah golongan yang berjaya. Surah At-Taubah ayat 19 hingga 20. Jadi sidang penonton yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan perbandingan, yang mana kalau melihat kepada tafsir Ibn Kathir, menjelaskan menurut Imam Abdullah Ibn Abbas, menyatakan bahawa ayat ini diturunkan ketika mana selepas ataupun ketika mana perang Badar, yang mana pembesar Quraisy, musyrikin Quraisy menempelak ataupun dengan angkuhnya menyatakan bahawa mereka ini lebih mulia daripada orang muslimin yang pergi berjuang, berjihad ataupun beriman mengikut ajaran Nabi SAW. Kerana apa mereka kata begitu? Kerana mereka ini memakmurkan Masjidil Haram, menjaga ataupun memberi minum kepada jemaah haji, mereka mengimarahkan Masjidil Haram. Bagi mereka, amalan mereka itu, perbuatan mereka itu cukup besar pada sisi Allah. Itu pandangan kaum musyrikin. Tetapi dalam ayat ini Allah dah turunkan ketika mana peristiwa itu Allah menjelaskan bahawa
Ambalan memberi minum kepada jemaah haji, memakmurkan ataupun membangunkan Masjidil Haram sama seperti orang beriman, maka itu tidak. Maka Allah kata mereka tidak sama di sisi Allah. Maka di sisi Allah itu ada bezanya. Apa bezanya? Bezanya adalah mereka yang beriman, berhijrah dan berjihad pada jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih besar daripada darjatnya. Lebih besar darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah golongan yang berjaya. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada kita bahawa orang yang beriman dengan orang musyrikin beza. Itu yang pertama. Maka di sini Allah bezakan orang beriman dengan orang musyrikin. Itu yang pertama. Bahkan Allah menyatakan di sini kepada golongan yang zalim. Zalim itu maksudnya apa? Mereka yang musyrik itulah, yang syirikkan Allah, yang kafir itu, orang musyrikin Quraisy. Maka pada Allah, pada di sini menyatakan bahawa ada bezanya orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Maka di sini adalah keutamaan beriman. Ini yang nak dinyatakan oleh pengarang. Maka dalam ayat ini Allah nak membezakan orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang tak beriman, baik macam manalah, pemurah macam manalah, saya di kampung saya, kalau musim haji, ada seorang toke Cina, pun nak korban juga lembu. Bukanlah dia kata korban, tapi dia beri ke sebuah masjid di kampung, di kampung saya itu seekor lembu. Boleh tak kita terima? Boleh lah, tapi bukan atas nama si Acong tu lah, katakanlah nama toke tu. So bukan atas nama tu lah kita terima saya sebagai sumbangan. Maka apakah sumbangan toke itu tadi, seekor lembu itu dapat pahala ataupun diterima oleh Allah? Sudah pasti tidak. Walaupun dia beri lembu, seekor lembu pada musim haji untuk korban. Sebab apa? Kerana di sini iman telah membataskan ataupun membezakan sesuatu amalan itu diterima ataupun tidak. Baik tu, buat korban, itu salah satu contoh. Contoh lain pun sama jugalah. Kalaulah orang tu baik, pemurah, berderma, sumbang itu buat masjid, tapi dia tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada apa-apa. Sebab apa? Allah meletakkan iman sebagai keutamaan. Maka sama juga dengan kita. Kadang-kadang orang keliru, orang marah, alah kalau kita sokong orang Muslim pun tapi dia rasuah, baik kita sokong orang kafir ini. Sebab dia jujur, amanah, integriti, lebih baik dia daripada orang Islam yang rasuah. Berhati-hati tuan-tuan. Sebab antara iman dengan kufur, Allah dah letakkan perbezaannya. Biarlah Muslim itu lebih dipandang Allah. Kerana apa? Sebab dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah dia itu baik tetapi kafir, tetap Allah tidak akan pandang. Ini kena ingat. Sebab janganlah sampai kita ini bergaduh sesama Muslim. Sebab apa? Iman kita sama iman, sama akidah. Ya, kita berbeza pendapat, kita berbeza pandangan, tapi jangan sampai kita bermusuh. Berbeza tu memang ada, memang fitrah. Sebab itu ada hadis menyatakan ikhtilafil ummati rahmah. Perbezaan pandangan, khilaf di kalangan kita ni orang Islam adalah satu rahmat. Betul. Sebab apa? Dengan adanya perbezaan pendapat inilah syariah itu kadang-kadang mengikut mazhab, untuk memudahkan, untuk memudahkan supaya kita ini tidaklah terlalu terikat ataupun terlalu ketat dengan sesuatu peraturan. Maka ikut pandangan ini, boleh ikut pandangan ini. Itu dalam perbincangan lain pula lah. Bukanlah nak kata kita ni boleh tukar-tukar mazhab. Kita di Negeri Sembilan di Malaysia, mazhab Imam Syafi'i. Baik. Jadi dengan
perbezaan itu bukannya kita nak bermusuh, tetapi dengan perbezaan itu sebenarnya memberi rahmat. Kita boleh bercambah idea, pandangan dan sebagainya. Maka jangan kita meletakkan iman dengan kufur itu sama. Bahkan kalau kita memuliakan orang kafir yang baik itu berbanding orang Muslim yang ada kesalahan dia, maka kita pun dah membuat satu kesilapan. Sebab apa? Allah nyatakan iman itu lebih mulia. Jadi tuan-tuan dan dimati Allah, mungkin untuk slot yang pertama ini, membadailah kita baca dulu satu petikan ayat Quran ini yang menjelaskan tentang keutamaan ataupun aulawiyat. InsyaAllah sekiranya ada kesempatan, kita akan sambung pula pada perbincangan yang seterusnya. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.